Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin, bab yang ke-41, Persinggahan Quba. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, dalam usia 53 tahun, Rasulullah SAW selamat sampai di Quba, jaraknya 5 km dari Yathrib. Orang Islam di Yathrib di setiap pagi menunggu kedatangan Rasulullah dari Mekah. Apabila cuaca semakin panas, mereka pun kembali ke rumah. Pada satu hari, setelah lama menanti, seorang Yahudi melaung kuat di temboknya, "Wahai orang Arab, inilah datuk kamu yang kamu nantikan." Penduduk Islam pun mengambil senjata untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Suasana riang dan gembira dengan takbir menyambut kedatangan Rasulullah yang amat dirindui. Rasulullah SAW tinggal di rumah ketua Bani Amru, Kalsum bin Al-Hadam. Baginda SAW menyambut tetamu di rumah Sa'ad bin Khaitamah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bertemu Rasulullah di Quba setelah menyelesaikan barang amanah Rasulullah di Mekah. Beliau berhijrah di Mekah dengan berjalan kaki. Di Quba, Rasulullah SAW menetap selama 10 malam. Baginda mengasaskan Masjid Quba. Masjid pertama dibina atas dasar takwa. Ada riwayat Rasulullah tinggal di Quba selama 4 hari, iaitu 8 Rabiul Awal hingga 11 Rabiul Awal, iaitu hari Isnin hingga Khamis. Solat Jumaat pertama. Setelah bertolak dari Quba, Rasulullah SAW sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf pada hari Jumaat. Maka Rasulullah SAW menunaikan solat Jumaat yang pertama kali sejak diangkat menjadi Rasul bersama 10 orang lelaki. Hadis tentang detik-detik Rasulullah SAW tiba di Quba. Wasami'al muslimuna bil Madinah makhraja Rasulullah SAW min Makkah fakanu yagduna kulla wadatin ila Harrah. Apabila orang Islam di Madinah mendengar berita bahawa Rasulullah telah berlepas dari Mekah menuju ke Madinah, mereka pun pergi ke Al-Harrah setiap pagi. fayantazirunahu hatta yaruddahum harrun zahira. Mereka akan menunggu baginda sehingga waktu tengah hari yang sangat panas memaksa mereka untuk pulang ke rumah. Fanqalabu yawman ba'dama atalu intizarahum falamma awaw ila buyutihim. Hinggalah pada satu hari ketika mereka hendak pulang ke rumah masing-masing setelah menunggu baginda sekian lama. Awfa rajulun min Yahud ala utumin min atamihim la amri yanzuru ilaih fabasura bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mubayyidina yazulu bihimus sarab. Tiba-tiba seorang lelaki Yahudi naik ke atas salah satu benteng kubu mereka untuk melihat sesuatu. Lalu dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya berpakaian putih yang hilang timbul di telang fata morgana terik panas. Falam yamlikil Yahudiyyu an qala bi'a'la sawtih ya ma'asyiral Arab hadha jaddukumul ladzi tantazirun. Orang Yahudi itu tidak dapat menahan dirinya, terus berteriak dengan suara yang amat kuat, "Wahai orang Arab, inilah datuk kamu yang telah kamu nanti-nantikan." Riwayat Bukhari.
fasara al-muslimuna ila silah fatalaqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zahril harrah. Serta-merta kaum muslimin mengambil senjata mereka untuk menyambut kedatangan Rasulullah di hujung Harrah. Fa'adala bihim zatal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf wa zalika yawm al-Itsnain min syahri Rabi' al-Awwal. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri beriringan dengan mereka di sebelah kanan hingga baginda singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf. Hari itu adalah hari Isnin, bulan Rabiul Awal. Faqama Abu Bakrin linnas fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samitan. Abu Bakar berdiri sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sambil diam. Fatafiqa man jaa minal ansar mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyi Abu Bakrin hatta asabati syamsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah orang-orang Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah memberi ucapan selamat kepada Abu Bakar hingga sinar matahari mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Abu Bakrin hatta zallala alaihi biridaihi fa arafa an-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik. Maka Abu Bakar menghampiri Rasulullah dan memayungi Rasulullah dengan selendangnya. Masa itulah orang-orang baru tahu yang mana satu Rasulullah yang sebenar. Falabitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Amr bin Auf bada'a asharata laylah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di perkampungan Bani Amr bin Auf sekitar 10 malam. وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan baginda membangunkan sebuah masjid yang dibangun atas dasar takwa, iaitu Masjid Quba. Lalu Rasulullah solat di masjid itu. Riwayat Bukhari. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Kelebihan Masjid Quba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa rakiban. Adalah Rasulullah mengunjungi Masjid Quba setiap Sabtu, kadang-kadang dengan berjalan kaki atau menunggang kenderaan. Riwayat Bukhari. Man kharaja hatta ya'ti hadzal masjid, yakni Masjid Quba, fa yusalli fihi kana ka'adli umrah. Sesiapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, iaitu disolat di dalamnya, pahalanya seperti dia mengerjakan umrah. Riwayat Ibn Majah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.